Salam sejahtera. Hari ini kita belajar tentang unit 10 iaitu rezeki kita. Unit 10 rezeki kita. Jadi pada unit 10 ni kita belajar tentang pengawetan makanan. Okey, baik. Jadi objektif pelajaran yang kita ingin capai pada hari ini ialah menerangkan maksud pengawetan makanan dan menyatakan kaedah pengawetan pelbagai jenis makanan. Okey, kriteria kejayaan yang kita ingin capai ialah pelajar boleh menerangkan maksud makanan dan mengetahui kaedah pengawetan pelbagai jenis makanan, ya. Okey. Maksud pengawetan makanan. Okey, bermaksud proses mengawet makanan supaya makanan tahan lebih lama. Mengawet makanan supaya makanan tahan lebih lama. Okey. Sini kita lihat kosakata yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, awet. Ini salah ejaan. Sepatutnya i sini. Awet. Okey, awet. Okey, 1 awet, 2 makanan, 3 abang, 4 rosak, 5 kulat, 6 bakteria, 7 pembiakan, 8 pempas tiuran, 9 mikroorganisma. Jadi ada 9 kosakata yang kita belajar pada hari ini. 9 kosakata. Ya, baik. Menerangkan maksud pengawetan makanan. Okey, kita lihat seterusnya. Okey. Ini ya, makanan iaitu kulat dan bakteria membiak. Kita tengok ni. Membiak dekat mana? Ni, roti. Ni roti. Kulat membiak di sana dan bakteria. Okey. Makanan yang cepat rosak biasanya basah atau lembab. Biasanya basah atau lembab. Kita tengok ni, ini adalah nasi yang basi. Nasi yang basi. Nasi. Tengok kulat. Kulat. Ni kulat yang putih-putih ni. Kulat. Yang putih. Kulat. Berkulat. Okey. Tengok ni. Ciri-ciri makanan yang sudah rosak. Roti ni. Tengok roti ni rosak sudah. Okey, apa dia? 1, berkulat, berbau busuk, bertumpuk, hitam, hijau, berbau masam, berlendir, berubah warna menjadi lembik, berketul-ketul. Melihat gambar ni, roti berkulat, bertumpuk hitam. Ini sudah rosak. Okay. Seterusnya masih menerangkan maksud pengawetan makanan. Tengok ni. Ini adalah tomato dan strawberry rosak berkulat, bertumpuk atau lembik. Ini rosak sudah, berkulat. Tengok ni warna putih ni semua kulat. Okey. Berbau busuk, bertumpuk, berlendir dan berketul-ketul. Tengok ni. Susu ni, susu ni. So bila kita tidak awet dia, dia akan cepat busuk. Okey. So sebab itu perlunya ada pengawetan makanan. Okey. So yang ini kalau kamu lihat telur yang sudah rosak. Telur ini tidak diawet, jadi dia berbau, busuk, bertumpuk dan berlendir. Jadi pentingnya pengawetan makanan lah. Penting pengawetan makanan perlu dibuat supaya perkara-perkara pasti ini tidak berlaku, tidak busuk. Okey. Ini juga kalau tengok buah lemon, buah limau, orange. Kulat, berkulat, bertumpuk, lembik, sebab tidak diawet. Okey. Jadi kita lihat aspek ni, sifat makanan yang tahan lama. 1, kering, 2, terawet. Okey, bihun. Tengok bihun ni. Bihun dia kering dan terawet. Dia tahan lama lah. Biskut,
cendawan kering, mi kering. Apabila dia kering dan terawet, jadi dia tahan lama lah. Kaedah pengawetan makanan. Kaedah pengawetan makanan. Macam mana kita awet? Yang pertama, kaedah pengetinan atau dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan. Macam apa dia kata? Ialah kaedah mendidih makanan untuk menghapuskan mikroorganisme. Makanan disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara, tin dan botol. Selepas dimasak, ni maksud didih ni adalah dimasak. Selepas dimasak, masukkan dalam botol ni. Masukkan dalam botol ni. Jadi dia tidak akan rosak lah. Jangka hayat dia lama. Dia rosak tapi jangka hayat dia lama. Sebahagian mungkin disimpan dalam tin. Macam sardin ataupun makanan tin yang kamu beli tu, semua sudah diawet, simpan dalam tin. Kaedah pengeringan. Kaedah pengeringan ialah kaedah mengeluarkan air daripada makanan. Makanan boleh dikiringkan di bawah cahaya matahari atau dalam ketuhar. Kaedah pengeringan. Ini sama tadi juga kaedah pengeringan. Ini tadi yang cikgu sudah beritahu tadi. Bihun. Ini semua kaedah pengeringan. Mi kering, ikan kering, sotong kering, cendawan kering. Ini adalah semua kaedah pengeringan. Kaedah pempastiuran. Pempastiuran susu, yogurt, dia guna kaedah pempastiuran. Kalau kamu pergi pasar raya, kamu akan nampak yogurt. Semua ini sudah dipastiurkan. So apa maksud ini? Ialah kaedah pemanasan makanan pada tahap suhu yang dan tempoh tertentu, lalu diikuti dengan kaedah pendinginan segera. Dia masak dulu, dia bagi panas, lepas tu dia bagi sejuk, pendinginan segera. Pembungkusan vacuum ialah kaedah mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Bekas atau pembungkus makanan. Contohnya ayam, itik, sayur-sayuran, berbola ikan. Jadi mereka bungkus semua. Jadi bila dibungkus, udara dikeluarkan, so makanan itu tahan lama. Seterusnya kaedah pemasinan. Bagi masin ialah kaedah mengawet makanan dengan garam. Masukkan garam untuk menyingkirkan kelembapan pada makanan. Tengok ni. Ini adalah lobak masin yang kamu selalu jumpa di pasar raya. Lobak masin. Ini lobak masin tadi. Ikan masin. Semua diberi garam supaya dia tahan lama. Pendidihan. Proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi atau takat didih supaya membunuh mekanisme dalam makanan. Kita masak panas-panas. Panas-panas kita masak, so mekanisme itu matilah. Jadi ini adalah satu kaedah digunakan untuk mengekalkan makanan itu supaya dia tahan lama lah. Pelilinan. Pelilinan ialah proses menyalut buah-buahan dan sayur-sayuran dengan lilin. Guna lilin ni. Tengok ni warna putih ni lilin. Lilin untuk mencegah pertumbuhan bakteria pada permukaan kulit. Makanan menjadi lebih segar. Contoh biji apple, buah lai. Kalau kamu tengok buah apple di pasar raya tu, mereka simpan lilin. Lilin di permukaan apple tu supaya tidak rosak. Kaedah penyejuk bekuan ialah proses menyimpan makanan dalam peti sejuk. Bahagian sejuk beku dengan suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Jadi makanan ni supaya tahan lama, simpan dalam peti sejuk. Di rumah kita ada peti sejuk. Kita selalu simpan daging ayam di dalam sana supaya makanan yang kita simpan itu tidak rosak.
Biasanya makanan laut dan daging menggunakan kaedah penyejukan. Daging ayam kita simpan dalam peti sejuk. Semua ini adalah sosis. Sosis apa lagi? Tengok ni. Ramli ayam goreng bersalut. Semua ni Ramli burger lah ada di sini Semua ni kamu selalu jumpa di pasar raya. Jadi supaya dia tidak cepat rosak, masukkan dalam peti sejuk. Pendinginan. Ni peti sejuk tadi ni ialah proses menyimpan makanan seperti sayur-sayuran dan susu dalam persekitaran suhu kurang daripada 18. Jadi makanan-makanan kita simpan dalam peti sejuk, bagi dia sejuk supaya dia tidak mudah rosak. Penjerukan ialah proses merendam makanan ke dalam larutan garam, cuka dan gula. Macam jeruk ni. Ni buah-buahan ni, buah-buahan masam ni macam selalu dijual di pasar market. Di market kita selalu lihat buah ni. Jadi untuk tahan lama jeruk lah, masukkan cuka, gula, garam. So dia tahan lama lah. Jadi ke-10 penjerukan tadi sama juga. Jeruk, contohlah jeruk betik, jeruk buah mangga, jeruk nanas, jeruk jambu, jeruk buah kedondong. Ini semua di jeruk. Jadi dia tahan lama lah. Tahan lama. Jadi tadi kita telah bincang 10 kaedah pengawetan makanan. 10 kaedah pengawetan makanan. Yang pertama adalah pengeringan, kedua pempastiuran, ketiga pembungkusan vacuum, pemasinan, pendidihan, penilinan, penyejuk bekuan, pendinginan, penjerukan. Jadi sudah pasti kamu tahu macam mana kaedah untuk mengekalkan makanan itu supaya dia tahan lama. Jadi ini adalah proses-proses dia. Ini adalah proses-proses dia. Jadi so latihan. Cikgu bagi dalam grup kumpulan kamu buatlah latihan itu supaya kamu tahu apakah kaedah-kaedah untuk pengawetan makanan dan apakah itu makanan. Jadi itulah tujuan kita, tujuan pembelajaran kita pada hari ini Jadi pastikan kamu buat latihan yang cikgu sediakan dalam kumpulan Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.